Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami akan membentangkan tugasan 3 kod GPIM 1022 iaitu subjek pendidikan Islam bertajuk Peranan Khalifah di Muka Bumi dengan melaksanakan konsep amar ma'ruf nahi munkar. Kumpulan kami terdiri daripada 3 orang iaitu yang pertama Nur Aisyah binti Abdullah, yang kedua Nur Amanina Munirah binti Syukri iaitu saya sendiri, dan juga Zuliana Nadira Sofia binti Muhammad Naizul. Baiklah, saya akan menerangkan tentang makna amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar ini berasal daripada peristilahan ayat Al-Quran yang bermaksud mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Iaitu kita sebagai Muslim, kita mestilah mengajak Muslim yang lain untuk melakukan apa yang disuruh oleh Allah SWT, dan kita mestilah meninggalkan larangan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, iaitu mengajak manusia mentaati perintah Allah, mengamalkan sunnah Nabi dalam kehidupan kita, menjauhi segala larangan Allah, tidak melakukan perkara yang membuat Allah murka, menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah dan Hadis sebagai panduan hidup kita untuk sentiasa berada dalam jalan yang lurus. Ini dapat membuatkan iman kita dan akidah kita menjadi lebih kuat dan teguh. Baiklah, terdapat beberapa firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran yang dapat kita ambil sebagai pedoman dan panduan untuk dicontohi dalam kita menjalani hidup kita sehari-hari. Seperti surah Fussilat yang berbunyi, dan tidak ada yang lebih baik katanya daripada orang yang mengajak kepada Allah serta ia sendiri mengerjakan amal yang soleh sambil berkata, sesungguhnya aku adalah dari orang-orang Islam yang berserah bulat-bulat kepada Allah. Contoh yang kedua, dan hendaklah ada di antara kamu satu puak yang menyeru, iaitu berdakwah kepada kebajikan, mengembangkan Islam dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik serta melarang daripada segala yang salah, buruk dan keji. Dan mereka yang bersifat demikian adalah orang-orang yang berjaya. Surah Ali Imran. Contoh yang ketiga yang dapat kita ambil, surah At-Taubah, dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, setengahnya menjadi penolong bagi setengah yang lain. Mereka mengajak kepada kebaikan dan melarang kepada berbuat kemungkaran, dan mereka mendirikan sembahyang dan memberi zakat serta taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Di sini kita dapat lihat kita sebagai khalifah di muka bumi, kita mestilah berpesan-pesan kepada Muslim yang lain untuk membuat amal kebajikan dengan melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar dalam kehidupan kita. Terdapat hadis Rasulullah SAW, sabda baginda, barang siapa di antara kamu menjumpai kemungkaran, maka hendaklah ia mencegah dengan tangan, iaitu dengan kuasa yang dia ada, dan apabila tidak mampu, hendaklah dengan lisannya, dan jika masih belum mampu, hendaklah ia mencegah dengan hatinya, kerana hati adalah selemah-lemah iman. Hadis riwayat Muslim. Maksudnya di sini mencegah dengan tangan, iaitu dengan kuasa yang ada. Contohnya pemerintah mempunyai kuasa ke atas rakyatnya, iaitu dengan melaksanakan dan menguatkuasakan undang-undang terhadap sesiapa
um, yang melanggar undang-undang atau agama Islam, iaitu dengan denda ataupun dengan penjara. Yang kedua ialah mencegah dengan lisan, iaitu dengan teguran, pengajaran, nasihat, tunjuk ajar kepada sesiapa yang telah terpesong daripada ajaran agama Islam yang sebenar. Contohnya, kita boleh merujuk ustaz ataupun orang yang lebih faham ataupun lebih tinggi ilmu agama dia untuk belajar dan memahami agama Islam dan kembali kepada jalan yang lurus dengan sebaiknya. Yang ketiga pula ialah mencegah dengan hati dia, iaitu dengan membenci dan menjauhilah diri kita daripada perbuatan yang salah di sisi agama, dengan menjauhi segala amalan yang tidak baik dan negatif kepada diri kita dan orang sekeliling. Definisi khalifah. Khalifah berasal daripada perkataan khalafah. Secara umumnya, khalifah ni bermaksud pengganti atau wakil. Kebiasaannya, khalifah selalu difahamkan bahawa ia merupakan pemimpin politik atau ketua imam sahaja. Namun hakikatnya, ia adalah gelaran kepada umat Islam yang menggantikan Nabi Muhammad SAW setelah baginda wafat. Khalifah turut dikenali sebagai Amir al-Mu'minin, iaitu pemimpin yang beriman. Setelah kewafatan Nabi Muhammad SAW ini, umat Islam dipimpin oleh khalifah. Khalifah dimulai dengan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Amanah yang dipertanggungjawabkan untuk umat Islam ialah menunaikan kewajipan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dengan sempurna. Dan apa definisi ni, kita haruslah macam menolak apa yang dilarang oleh Allah, macam meninggalkan larangan yang telah dilarang oleh Allah tu. Okey. Peranan khalifah. Khalifah ni sebagai hamba, manusia perlu melaksanakan amanah Allah Subhanahu Wa Taala dengan memelihara, mengawal agama Allah serta ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana kita sebagai hamba Allah ni, kita haruslah taat kepada segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, kita juga haruslah mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menerusi beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan melakukan amal soleh dalam bentuk yang sempurna, di mana contohnya lah, apabila kita solat, kita haruslah khusyuk melakukan ibadah tersebut. Ibaratnya kita ingin berjumpa dengan Allah ingin berinteraksi dengan Allah semasa kita berada dalam keadaan solat tersebut. Yang ketiga adalah amal ma'ruf. Amal ma'ruf adalah menyuruh melakukan perkara yang baik, namun melakukan perkara yang baik. Manakala nahi mungkar pula adalah mencegah perkara yang keji dan mungkar. Jadi nahi mungkar di sini kita dapat lihat bahawasanya tidak melakukan perkara yang keji atau tidak melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala tersebut.
akhir sekali adalah menegakkan Islam dengan berdakwah kepada manusia seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, melaksanakan Islam dengan mengamalkan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Itu adalah apa yang Rasulullah ingin atau telah lakukanlah. Jadi, apabila kita melihat apa yang diperkatakan tersebut, kita haruslah mengikut segala perintahnya dan meninggalkan larangannya supaya kita sentiasa diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan sering mendapat perlindungan darinya. Macam itulah. Terdapat 4 peringkat melaksanakan amal ma'ruf nahi munkar. Yang pertama adalah peringkat diri. Yang kedua adalah peringkat rumah tangga. Yang ketiga peringkat masyarakat. Dan yang keempat peringkat negeri, negara dan alam sejagat. Peringkat yang pertama ialah peringkat diri, di mana kita dapat lihat pada peringkat diri ini adalah untuk diri kita sendiri, di mana kita haruslah memantapkan ilmu agama dengan lebih baik, dan selain itu kita haruslah memperbaiki lagi amalan yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di mana apabila kita melakukan amalan ataupun ibadah ataupun perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita haruslah memperbaikinya supaya menjadi lebih baik dan kita sentiasa berasa yakin dengan apa amalan tersebut. Yang ketiga adalah meninggalkan segala larangan Allah. Apabila perkara yang dinyatakan tersebut meninggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Taala, kita haruslah meninggalkannya, seperti membuat maksiat ataupun meninggalkan solat, macam tu. So kita dapat dilihat tersebut. Yang keempat adalah menjadikan Al-Quran dan sunnah Nabi ni sebagai satu amalan yang dilakukan setiap hari, di mana kita apabila kita ingin melakukan sesuatu dan kita berasa ragu-ragu, kita haruslah merujuk kepada Al-Quran itu balik, ataupun kita patut rujuk daripada hadis-hadis balik, supaya kita terus berada di landasan yang betul dan sentiasa tidak syubhah lah dalam melakukan sebarang perlakuan, macam tu. So apabila kita dapat melihat daripada peringkat diri ni, apabila kita berasa ragu-ragu ataupun perkara yang berkaitan tersebut, kita haruslah rujuk balik, buka balik buku Al-Quran tersebut. Orang kata apa? Kitab Al-Quran tersebut. Peringkat amal ma'ruf nahi munkar yang kedua ialah peringkat rumah tangga, iaitu sinonim dengan peringkat berkeluarga. Wajib bagi kita mendidik ahli keluarga kita ke jalan kebaikan dan menjauhkan mereka dari kemungkaran Allah SWT. Seperti yang kita sedia ketahui, peranan seorang ketua keluarga ini adalah bagi mendidik ahli keluarga mereka ke arah kebaikan, sama ada ke arah kebaikan maupun sebaliknya. Dalam persyariatan Islam, ketua keluarga ini memainkan peranan penting dalam menjadi contoh dan menjadi teladan yang baik kepada keluarga mereka. Namun begitu, wajib bagi mana-mana ahli keluarga menyeru dan mengajak ke arah amal ma'ruf nahi munkar. Contohnya terhadap ibu bapa, orang gaji ataupun anak angkat adalah perlu dilakukan dengan berhati-hati, halus dan strategi yang bijaksana. Hal ini dikatakan demikian kerana kita dalam mengajak seseorang ke arah kebaikan perlulah dilakukan secara berhati-hati dan tidak mengguris hati mereka agar tidak menimbulkan mana-mana isu yang tidak enak dan tidak baik. Termasuk juga di sini tanggungjawab menyeru amar ma'ruf nahi munkar terhadap jiran tetangga dan para sahabat untuk membersihkan keadaan sekeliling, seperti dengan mengajak jiran tetangga menjaga alam sekitar dengan membersihkan kawasan perumahan
rahmah. Peringkat yang ketiga, di peringkat masyarakat. Di peringkat inilah bermulanya hukum fardu kifayah bagi tugas dakwah. Kerana adalah diwajibkan kepada mana-mana dalam satu kelompok masyarakat untuk menyeru ke arah amar ma'ruf nahi munkar agar masyarakat hidup dalam suasana Islam yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Fardu kifayah ini perlu dilakukan dalam satu kelompok yang besar dan sekiranya tiada seorang pun yang mengajak dan menyeru ke arah amar ma'ruf nahi munkar, ianya boleh dikirakan sebagai satu dosa. Walaupun begitu, di masa sekarang ini kita patut bersyukur kerana kita masih diberikan peluang untuk mendengar alunan azan ataupun ajakan untuk kita terus melakukan solat fardu secara berjemaah di masjid dan surau-surau. Oleh itu, dengan peluang yang ada ini, patutlah kita rebut dan gunakan dengan baiknya untuk mendapatkan pahala dan ganjaran yang lebih besar daripada Allah SWT. Peringkat yang terakhir iaitu peringkat negeri, negara dan alam sejagat. Di peringkat ini, tuntutan fardu kifayah untuk berdakwah semakin meluas sesuai dengan Islam sebagai agama yang universal. Apabila telah wujud kumpulan-kumpulan masyarakat yang melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar di dalam masyarakat, maka wajib bagi kumpulan-kumpulan itu untuk berdakwah di peringkat yang lebih besar sehingga ke peringkat antarabangsa. Sebagai contoh yang terdekat kita dapat lihat ialah pada Ustaz Abdul Somad dan juga Ustaz Hoki daripada Indonesia yang berjaya menyebarkan dakwah mereka sehingga ke negara kita dan negara-negara luar yang lain. Oleh itu, anak muda dan masyarakat yang di luar sana perlulah mengambil iktibar dan mengambil semangat daripada kedua-dua pendakwah hebat ini dalam menyebarkan agama Islam dan menyebarkan keindahan tentang agama Islam itu sendiri. Sekian, terima kasih. Itu sahaja daripada kumpulan kami pada perbentangan dan persembahan ini. Terima kasih.